Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 Pagi. Amerika Syarikat telah mengedar lebih 110 juta vaksin ke luar negara sekaligus menjadikannya negara paling banyak menyumbangkan vaksin. Presidennya Joe Biden memberitahu setakat ini 65 negara telah menerima vaksin yang diberikan secara percuma. Kesemua 111.7 juta dos vaksin itu disumbangkan Amerika menerusi COVAX selain kerjasama antara Kesatuan Afrika dan Komuniti Caribbean atau CARICOM. Antara negara penerima utama Indonesia, Filipina, Colombia, Vietnam, Bangladesh, Pakistan dan Afrika Selatan. Beberapa pusat peranginan di Perancis kembali mewajibkan pemakaian pelitup muka kurang 2 bulan selepas menamatkan arahan berkenaan. Tindakan itu susulan peningkatan jumlah jangkitan COVID-19. Menurut laporan media, ia melibatkan Finisterre yang merangkumi bandar Quimper, Malik dan Brest. Jumlah kes per kapita daripada 100,000 penduduk meningkat 4 kali ganda dalam tempoh sebulan. Pada minggu lalu, pemakaian pelitup muka turut diwajibkan di kawasan Morbihan yang melibatkan 4 buah bandar. Sepanyol melanjutkan tempoh pakej ransangan ekonomi negara itu bagi membantu penduduk yang terkesan akibat COVID-19. Ia termasuk moratorium sehingga November. Pakej yang disebut perisai sosial itu diperkenal pada Mac tahun lalu bagi membantu golongan rentan. Ia sepatutnya berakhir pada 9 Ogos namun dilanjutkan sehingga 31 Oktober. Bantuan itu antara lain memastikan penduduk miskin terus mendapat kemudahan asas air dan elektrik selain tempat tinggal. Negara berpopulasi 47 juta penduduk itu merekodkan lebih 4.5 juta kes COVID-19 dengan lebih 81,000 kematian. Gelombang panas yang meluap di Turki dan Cyprus telah menyaksikan suhu permukaan tanah melebihi 50 darjah Celsius untuk kali kedua dalam sebulan. Demikian menurut Agensi Angkasa Eropah ESA. Keadaan itu berikutan kebakaran hutan terburuk dalam beberapa dekad yang melanda pantai Mediterranean dan Aegean sejak seminggu lalu. ESA menerbitkan peta rantau itu yang dihasilkan dari data satelit Copernicus Sentinel-3. Instrumen satelit itu mengukur jumlah tenaga sebenar yang terpancar dari bumi dan menggambarkan suhu sebenar permukaan tanah. Di Turki, suhu udara melebihi 40 Celsius di selatan menyebabkan peningkatan penggunaan elektrik sehingga mencetuskan gangguan bekalan elektrik di bandar-bandar seperti Ankara dan Istanbul. Saintis meramalkan gelombang panas akan lebih kerap di seluruh dunia disebabkan perubahan iklim. Di Mali, 41 termasuk seorang bayi maut dalam kemalangan melibatkan sebuah bas dan lori di Bandar Sego. 33 lagi cedera selepas 2 buah kenderaan terbabit bertembung dalam hujan lebat. Menteri Pengangkutan Dembele Madina Sissoko berkata, punca sebenar kejadian sedang disiasat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyenaraikan jalan raya di Afrika sebagai paling berbahaya yang merekodkan 26 kematian per 100,000 orang. Sukan Olimpik Tokyo, Sepanyol akan bertemu juara bertahan Brazil dalam perebutan pingat emas bola sepak Sabtu ini. Sepanyol mara selepas menewaskan pasukan tuan rumah Jepun 1-0 pada masa tambahan. Jaringan kemenangan peringkat separuh akhir itu disumbangkan pemain sayap Real Madrid Marco Asensio pada minit ke-115. Sementara itu, penentuan pingat gangsa pula menyaksikan pertemuan antara Jepun dan Meksiko Jumaat ini. Ketika tamasya sama di Rio de Janeiro pada 2016, Brazil memenangi pingat emas lepas menewaskan Jerman menerusi sepakan penalti. Acara renang 10 km maraton wanita terbuka hari ini menyaksikan atlet Brazil Marcela Ana Cunha memenangi pingat emas. Dia mencatatkan masa 1 jam 59 minit 30.8 saat. Sekaligus meletakkan juara bertahan dari Belanda Sharon van Rondoel di tempat kedua. Gangsa menjadi milik Carina Lee dari Australia.
Ketika ini, China kekal di kedudukan paling atas dengan 32 emas, 21 perak dan 16 gangsa. Diikuti Amerika Syarikat yang mengutip 24 emas, 28 perak dan 21 gangsa. Jepun pula di tempat ketiga dengan 19 emas, 6 perak dan 11 gangsa. Malaysia masih kekal 1 gangsa. Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.